A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita berada pada tanggal 10 hari bulan Rajab 1444 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita juga berdoa pada Allah taala agar diberkati dalam bulan Rajab ini, juga dalam bulan Sya'ban nanti, seterusnya sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita baca hadis daripada Riyadhus Shalihin, kitab Al-Imam An-Nawawi, sebagai renungan kita bersama, bulan Rajab yang sekarang kita berada padanya merupakan salah satu daripada 4 bulan haram. Dinamakan bulan haram kerana peperangan pada 4 bulan itu diharamkan. Maknanya tidak boleh berlaku peperangan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang 4 bulan haram itu sebagaimana ayat 36 dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Setahun ada 12 bulan. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini ada dalam kitab Al-Quran, fi kitabillah, kitab Allah Ta'ala, sejak daripada Allah menciptakan langit dan juga bumi. Daripada 12 bulan itu, minha arba'atun hurum, 4 daripadanya adalah 4 bulan haram. Itu adalah agama yang lurus, yang betul, dan janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri sendiri pada bulan-bulan tersebut. Dalam ayat ini sebut 4 bulan daripada 12 setahun, 12 bulan setahun itu adalah bulan haram, tetapi tidak disebut secara spesifik. Tidak dinyatakan bulan apa yang bulan haram. Datang hadis Nabi SAW menyatakan secara spesifik, iaitulah dalam riwayat Nabi SAW bersabda, Inna zamana qad istadara kahayati yaumi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya masa itu beredar sebagaimana beredarnya hari, berjalannya hari, berlalunya hari sejak daripada Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Nabi bersabda lagi, As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Dan setahun itu ada 12 bulan. Daripada 12 bulan itu, 4 daripadanya adalah bulan-bulan haram. Kemudian Nabi menyebut thalathun mutawaliyat, 3 daripadanya adalah berturut-turut.
iaitu Nabi sebut Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram, iaitulah bulan Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, dan juga bulan Muharram bulan 1. Kemudian Nabi menyebut wa Rajab Mudhar, wa Rajabu Mudhar, Rajab Mudhar, alladhi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumada dan juga bulan Sya'ban. Jadi kalau ikut hadis ini, Nabi sebut 4 bulan haram. Di samping itu ada sebut lagi 2 bulan, iaitu bulan Jumada yang dimaksudkan Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, kemudian satu lagi Sya'ban. Jadi jumlah nama bulan yang disebut dalam hadis ini ada 6 lah, semua sekali ada 6. Baik, disebut sebagai Rajab Mudhar. Rajab Mudhar bukan nama bulan itu Rajab Mudhar, nama bulannya Rajab. Mudhar ini adalah nama qabilah Arab, salah satu daripada qabilah yang banyak, salah satunya adalah Mudhar. Kenapa Rajab ini disebut dengan nama qabilah itu? Apa kelebihan qabilah itu berbanding dengan qabilah-qabilah yang lain? Jadi qabilah Mudhar ini antara yang akur dan menghormati bulan Rajab. Mereka tidak berperang sebagaimana 3 bulan yang lain yang berturut-turut. Rupa-rupanya kalau kita baca satu lagi ayat yang seterusnya, iaitu ayat 37 surah At-Taubah, ada cerita yang Allah Subhanahu wa taala dedahkan akan perangai orang-orang Arab, iaitulah majoriti dan kebanyakan qabilah mereka ini tidak menjadikan bulan Rajab sebagai bulan haram. 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, yang ini memang mereka tak ada masalah, tidak berperang. Kerana apa? Ini bulan pergi ke Mekah, iaitu untuk tunaikan, kalau kita haji lah, mereka pergi ke Kaabah. Jadi bulan Zulhijjah bulan haji. Sebulan sebelum itu Zulqa'dah, ini sebulan adalah tempoh perjalanan pergi. Jadi semua orang tak nak perang sebab nak perjalanan mereka selamat. Bulan Muharram ini adalah perjalanan balik daripada Mekah ke negeri masing-masing, ke kampung masing-masing. Juga mereka tidak mahu berperang, kalau boleh nak aman dan juga selamat. Tetapi bulan Rajab ni dia seorang-seorang di tengah tahun. Ni kalau dah perang bulan Jumadal Akhirah, nak berhenti bulan Rajab bukan senang. Jadi mereka buat apa? Majoriti qabilah lain mereka buat adjustment. Dia kata yang penting 4 bulan, 3 yang tu kita dah jaga. Kalau tengah perang, kita perang je terus walaupun bulan Rajab, kita ganti dengan bulan lain. Yang penting jumlahnya 4 secara kumulatif. Lama tak dengar perkataan kumulatif. Waktu Covid tu dengar lama, banyak kali. Baik, ayat 37 kita dengar. Tadi latar belakangnya, yang ni akan cepat kita faham. Ayat 37 Allah Ta'ala berfirman, Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu ama liwati'u iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah. Sesungguhnya perbuatan mengundurkan kehormatan itu dari satu bulan ke satu bulan yang lain. Maknanya adjust, mereka suaikan, diundurkan. Bulan Rajab perang, ditukar bulan yang lain. Ini maksudnya, sesungguhnya perbuatan mengundurkan kehormatan itu dari satu bulan ke satu bulan yang lain, mereka tak berperang tadi, haram, adalah menambah kekufuran yang menjadikan orang-orang kafir itu tersesat kerananya. Maknanya Allah menemplak kepada orang-orang Arab dan qabilah yang buat adjustment. Patutnya kena akur bulan Rajab itu sama macam 3 bulan yang berturut-turut itu. Mereka ini Allah Ta'ala sebut menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Kalau dah tengah perang, mereka tak akan berhenti perang, dia ganti bulan lain. Kalau kebetulan tak perang, mereka dianggap mengharamkan bulan itulah, supaya mereka dapat menyesuaikan bilangan bulan-bulan yang 4 yang telah diharamkan oleh Allah berperang di dalamnya. Dengan itu mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Nampak dia punya, bila Allah Ta'ala sebut, kita tahu latar belakangnya.
Berbeza dengan qabilah Mudhar. Qabilah Mudhar tidak sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut templak kepada qabilah-qabilah lain. Maka atas asas itu Nabi SAW menyebut bulan Rajab ini dengan bulan Rajab qabilah Mudhar, seakan-akan Rajab ini milik kepada qabilah Mudhar. Disebut wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kerana apa? Boleh jadi kita sebut sebagai satu, kita kata apa ya, bukan penghargaan lah, tapi macam itulah, sebagai menunjukkan betapa qabilah Mudhar ini ada kedudukan yang istimewa pada Nabi SAW, kerana memang mereka ikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah cerita bulan Rajab dan juga qabilah pada zaman itu yang tidak perang bersama dengan 3 bulan yang lain, menjadikan semuanya 4 bulan. Rasanya bagus untuk kita juga sepatutnya mengambil roh dan semangat bulan-bulan haram ini untuk kita berhentikan persengketaan, kita berhentikan pergaduhan. Oh, maknanya Ustaz, kita boleh bergaduh semula baki 8 bulan yang lain? Tidak. Sama juga, perang pun tak boleh pada bulan yang lain tanpa yang sesuai ataupun tanpa alasan yang munasabah. Tetapi lebih-lebih lagi pada bulan-bulan haram ini. Kerana Al-Quran sebut 4 bulan haram, Nabi sebut 4 bulan haram dan spesifik lagi nama-nama bulannya. Maka eloklah untuk kita menjadikan semangat dan juga roh itu dalam kehidupan seharian kita. Pastikan kita jaga mulut, lidah kita, tangan kita dan seumpamanya. Di samping yang kedua adalah persiapan yang penting daripada sekarang sebelum kita masuk bulan Ramadan. Ada satu lagi bulan Sya'ban, kemudian akan sampai bulan Ramadan yang belum qada, yang belum selesai hutang, puasa ataupun fidyah dan seumpamanya sekarang. Yang dah lama tak baca Quran dengan banyak, sekarang kita mulakan. Puasa pun begitu juga, mula berjinak-jinak dengan puasa Isnin dan Khamis, supaya perut itu sampai bulan Ramadan tak adalah gastriknya nanti. Maknanya sebab dah warm up awal-awal pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban. Begitu juga bersedekah, begitu juga dengan qiyamul lail, solat. Nanti tarawihnya kalau ikut mazhab Asy-Syafi'i pada bulan Ramadan, sunat solat itu, solat sunat tarawih itu jumlahnya adalah 20 rakaat. Kalau kita dah lama tak qiyamul lail, dah lama tidak berdiri, tambahan daripada solat-solat fardu yang 17 rakaat itu, mungkin nanti kita akan tidak ada kekuatan ataupun tidak biasa. Maka boleh kita mulakan persiapan dan persediaan daripada sekarang ini, insya-Allah. Ni pun dah 10 hari bulan, malam ni dah masuk 11, ada 20 malam lagi ataupun 20 ataupun 19 campur dengan sebulan, maknanya sebulan 20 hari lah lebih kurang kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua kita umur panjang, insya-Allah, bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Kita sambung perbincangan kita ataupun bacaan kita daripada kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi. Tajuk yang seterusnya, Babud dalalati ala khairin wad du'a'u ila huda au dalalah. Bab pada menyatakan, menunjukkan, ad-dalalah ni kita menunjukkan orang lain kepada perkara baik. Kita tak buat baik, tapi kita tunjuk pada orang lain tentang kebaikan, tunjukkan jalan kebaikan. Baik, ini maksud daripada tajuk. Wad du'a ila huda, dan berdoa kepada petunjuk ataupun kepada kesesatan. Ini tajuknya. Baik, dimulakan sebagaimana biasa dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tajuk. Yang pertama, surah Al-Qasas ayat 87. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wad'u ila rabbik, serulah kepada Tuhanmu. Serulah orang lain, serulah kawan-kawan, serulah manusia kepada Tuhanmu. Maknanya apa-apa saja yang Allah suruh, apa-apa saja yang Allah perintahkan, inilah yang kita seru kepada orang lain. Jom solat, jom kita bersedekah, jom kita keluarkan zakat. Maknanya seru orang lain. Ini dalam Al-Quran disuruh kepada kita ajak dan seru orang lain kepada Allah Ta'ala. Seterusnya, yang berikutnya adalah surah An-Nahl
ayat 125. Surah An-Nahl kalau kita terjemah dia jadi surah apa ni? An-Nahlu, lebah. Lebah. Ada orang tanya apa pandangan Islam tentang alam sekitar. Tentang alam sekitar ni bila kita sebut flora, fauna dan seumpamanya, bila kita cerita belum lagi sebut ayat Quran, cuba tengok nama-nama surah. Itu semua ada pasal pokok, pasal buah, pasal binatang, ada al-fil, ada gajah, ada an-namlu, semut, ada an-nahlu, lebah, ada al-ankabut, spider. Dia kata, saya baru perasan, dia kata. Maknanya dia mungkin tak berapa perasan tengok nama surah, dia kuat sangat baca Al-Quran dalamnya lah, isi kontennya tu. Tapi nama surahnya dia tak perasan. Ini menunjukkan betapa nama-nama surah itu menggambarkan bahawa Al-Quran itu sendiri, kita ini disuruh untuk berinteraksi dengan haiwan, dengan pokok-pokok, ada az-zaitun, ada at-tin, dan pokok apa lagi, gunung Tursina ataupun Saint Catherine dan juga seumpamanya. An-Nahlu ayat 125, Allah Ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara peringatan yang baik kepada orang lain. Ini disuruh kita seru orang lain, tetapi cara macam mana? Satu, antara yang disebut dalam ayat ni al-hikmah, dengan cara yang hikmah. Hikmah ini dia berbeza-beza di antara seorang dengan seorang yang lain. Yang penting, majoriti para ulama kata maksud hikmah ini tengok kepada output dia, iaitu berkesan. Jadi kalau dengan cara yang pelan dia berkesan, okey. Dengan cara sedikit tegas ia berkesan, itu juga adalah hikmah sesuai dengan orang yang diajak. Baik, wal mau'izatil hasanah, dengan peringatan, dengan teguran yang baik. Maknanya kena jaga adab dan juga tertibnya. Sehingga Nabi Musa dan juga Nabi Harun, Allah Ta'ala sebut kepada kedua-duanya untuk bertemu dengan Fir'aun, suruh bercakap dengan perkataan yang lembut. Wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Nabi Harun, berkatalah kalian berdua dengan Fir'aun. Fir'aun ni kira kalau ada orang jahat, dia jahat lagi lah. Sebab dia bukan setakat jahat, dia juga mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, dalam surah An-Nazi'at sebut begitu. Jadi dalam keadaan begitu, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa dan juga Nabi Harun bila berjumpa, bercakap, ajak kepada iman, cakaplah dengan ucapan yang maknanya lembut, yang baik. Seterusnya, surah Al-Ma'idah ayat yang kedua juga dikongsikan oleh pengarang, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-tolonglah kamu semua di antara satu sama lain atas perkara kebajikan dan perkara takwa. Kalau kita sambung ayatnya, larangan pula jangan bertolong-tolongan, jangan bantu-membantu pada perkara dosa, wal udwan, wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong, jangan kamu bantu-membantu sesama kamu dalam perkara dosa dan dalam perkara permusuhan. Tapi kalau dalam perkara kebajikan, perkara takwa, ini disuruh untuk kita tolong-menolong, bantu-membantu. Seterusnya surah Ali Imran ayat 104, Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada dalam kalangan kalian satu ummah. Ummah kat sini merujuk bukan seorang, tetapi kumpulan. Maknanya secara kolektif kena ada satu grup yang menyeru orang lain kepada kebaikan, bukan seorang-seorang. Maknanya disuruh secara berkelompok dan juga secara kolektif. Baik, seterusnya masuk kepada beberapa hadis yang ingin dikongsikan dalam kitab ini oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama, An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amru al-Ansari al-Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amru al-Ansari al-Badri, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunjukkan orang lain
kepada sesuatu perkara yang baik, apa-apa saja perkara kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, maka baginya mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Masya Allah, ini kelebihan. Tak buat pun, tapi kita tunjuk orang lain buat kebaikan, maka kita akan dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Ini dipanggil hadis targhib, iaitu galakkan, supaya kita ni jangan kedekut untuk tunjukkan orang lain pada perkara kebaikan. Ada ilmu, contohnya lepas daripada solat, Nabi kata duduklah sebentar, berzikir, dapat pahala, kan perkara kebaikan kan. Kalau ditanya lagi apa contoh zikirnya, oh ada, Nabi kata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan dilengkapkan dengan yang 100, maknanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sebagai contoh. Dia tak buat pun, tapi dia tahu kawan yang dia bagi tahu itu dia buat selepas daripada solat, dapat ilmu tadi, dia percaya dengan kita, maka dia yang buat dapat pahala, yang kita tunjuk dapat pahala seperti orang yang melakukannya juga. Jadi itu Masya Allah, Allah Ta'ala permudahkan dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah berikan juga pahala seperti orang yang melakukannya, walaupun kita tidak melakukannya, tetapi dengan syarat kita menunjukkan kebaikan itu. Itu contoh yang saya bagi tadi. Seterusnya, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang menyeru, doa tadi maksudnya menyeru ataupun ajak orang lain, ud'u. Siapa yang menyeru kepada petunjuk, petunjuk kat sini sama macam kebaikan tadilah, apa-apa sahaja yang dianjurkan oleh agama, kana lahu minal ajri, maka baginya, untuknya daripada pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutnya, la yang kusudadika, tidak berkurang daripada perkara itu pahalanya walau sedikit pun. 2 orang ikut, 3 orang ikut apa yang kita tunjukkan sebagai contoh, 4 orang semua, sebab itu disebut dengan perkataan jamak ataupun plural, dapat pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutnya. Ini lagi galakkan lah, maknanya kita disuruh untuk, maknanya tunjukkan kebaikan, bagi tahu kepada orang perkara-perkara baik dan juga seumpamanya, dapat ilmu, dapat hadis Nabi yang bagus untuk, maknanya dari segi amalan, ada hadis hukum fiqh, ada hadis yang dia terus kita dapat tahu amalan. Sebagai contoh ya, ada hadis daripada Abdullah bin Salam. Bila dengar nama perawi Abdullah bin Salam, ingat ini adalah tokoh yang asalnya orang Yahudi, bahkan pendeta Yahudi. Dia akhirnya masuk Islam dan riwayatkan hadis. Dia cerita dalam satu riwayat dalam Sahih Muslim bahawa dia mendengar orang ramai berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. 3 kali diulang. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah sampai di Madinah. Kemudian Abdullah bin Salam pun kata faji'tu finnas. Aku pun datang bersama-sama dengan manusia yang lain yang ramai-ramai nak sambut Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Salam kata hatta idza tabayyantu wajhah, sehingga sampai satu peringkat dia tengok wajah Nabi, dia clear, inilah Rasulullah yang disebut oleh orang ramai, datang dah tiba di Madinah. Dia tengok, kemudian dia pun berkata dalam riwayat ini, araftu anna hadzal wajh, aku tahu, maknanya tengok perhati wajah Nabi SAW, aku dapat tahu, tengok riak wajah dia, aku dapat tahu bahawa ini bukan wajah seorang pendusta. Araftu anna hadzal wajh laisa biwajhi kadzdzab, bukan wajah orang pendusta. Dengar riwayat macam ni jadi takut dah pula ya. Macam mana kalau orang tengok muka kita, orang boleh tahu kita ni muka penipu ya.
aku tengok dia pun aku tahu dah dia ni penipu. Tu malang lah bagi kita. Tapi kalau kita tak berapa baik, nak menipu pun bukanlah banyak sangat, adalah sekali dua, tapi orang kata muka dia muka baik lah, okey lah, selamat dah, alhamdulillah tuan-tuan sekalian, Allah masih bagi cahaya lah dekat muka kita. Tapi kalau orang tengok 5-6 orang kata aku ingat kau ni penjahat tengok muka macam penjahat, jadi yang ni macam Masya Allah, rasa malang lah. Sebab firasat manusia ni sukar untuk kita tolak juga. Sebagaimana tengok Abdullah bin Mas'ud, sehingga disebut dalam riwayat ini, dia kata, bila aku tengok wajah Nabi jelas, maka aku dapat tahu ini bukan wajah seorang penipu. Terus dia berkata lagi, lalu Abdullah siapa tadi? Abdullah bin Salam, dia pun berkata, fakana awwalu syai'in, dan perkara pertama, sami'tuhu, yang aku dengar daripadanya, takallama bih, yang Nabi SAW sebut ialah, ini hadisnya, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Elok pula semuanya huruf mim ya kat ujungnya. Masya Allah, itu dipanggil sajak. Perkataan bahasa Arab ya, as-saja'u. Bahasa Melayu kita jadi sajak. Jadi sajak, dia bahasa Arab tu asalnya as-sajak, iaitu as-saja'u, qafiyah hujungnya lebih kurang sama. Macam kita pantun lah, rangkap hujung perkataan rangkap 1 dengan 3, kemudian rangkap 2 dengan rangkap 4, itu qafiyah. Ini ada unsur as-saja'u. Baik, yang pertama sekali, wahai manusia, Nabi kata berdasarkan riwayat ini, wahai manusia sekalian, sebarkanlah salam, berilah makan kepada orang ramai, kemudian sambungkanlah, eratkanlah silaturrahim, kemudian seterusnya, solatlah pada waktu malam di saat manusia yang lain tidur, nescaya siapa yang lakukan demikian akan masuk dalam syurga dalam keadaan selamat. Ini Nabi kata. Jadi dapat ilmu berdasarkan hadis ini, ceritakan pada orang lain. Nabi suruh kita sebarkan salam berdasarkan riwayat, kalau ingat riwayat perawi dia lah. Nabi suruh kita beri makan kepada orang, cuba kita bagi makan ke orang dan seumpamanya. Jadi MBI pun bagi makan ke orang, mudah-mudahan dapat fadilat semua staf dan kaki tangannya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ceritakan ilmu yang kita ada kepada ahli keluarga, kepada kawan, kepada anak-anak. Ada orang yang dia type, naikkan status, kemudian kongsikan, itu pun menunjukkan kepada orang lain akan kebaikan. Yang penting, pahala akan diberikan kepada orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan yang orang lain lakukan, pahalanya sama macam kita lakukan walaupun kita tak lakukan. Seterusnya, hadis yang sama disambung. Dan sebaliknya, waman da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak dan menyeru manusia kepada perkara sesat, kepada perkara yang tidak baik, perkara yang jahat, kana alaihi minal ithmi, maka ke atasnya dapatlah dosa itu, mithlu atham man tabi'ahu, seperti mana dosa-dosa orang yang mengikutnya, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun daripada dosa-dosa itu. Yang ni kita jadi takut. Tadi targhib, iaitu menggalakkan. Yang ini dipanggil tarhib, iaitu menakutkan. Maknanya Nabi bila sebut begini, ada ancaman, sepatutnya kita menjadi insaf. Jangan sekali-kali kita mula perkara jahat, ataupun jangan sekali-kali kita ajak orang pada perkara yang jahat. Bila orang lain ikut, maka berapa banyak orang yang ikut, dosa-dosa mereka itu juga kita akan dapat sama seperti mana mereka lakukan dosa itu, padahal kita tak buat. Sebab itu hadis yang pernah kita kongsikan, tak pasti di sini akan diulang lagi ke tidak, bagaimana anak Nabi Adam yang seorang yang membunuh seorang lagi, sama ada Habil yang bunuh, Qabil yang dibunuh, ataupun ikutlah ada setengah tidak menyebut namanya, yang penting salah seorang daripadanya membunuh yang seorang lagi. Maka dalam hadis memang sebut, maka semua dosa pembunuhan manusia di atas muka bumi ini,
mana-mana orang yang membunuh di atas muka bumi ini, maka dosa itu akan maknanya dapat juga kepada iaitu anak Nabi Adam yang mulakan dosa pembunuhan di atas muka bumi ini. Masya Allah. Itu dah berapa banyak zaman, dah berapa banyak keturunan masih ada pembunuhan di negara kita sebagai contoh, di negara jiran, di negara mana lagi. Ada negara yang dia sikit-sikit tembak aja tuan-tuan sekalian. Kalau baca berita tu, tembak kat sekolah ni, tembak, bunuh. Yang penting semua pembunuhan itu siapa? Habil tadi ada saham daripada dosa-dosa semua pembunuh yang ada di atas muka bumi ini. Bayangkan kalau begitu gambarannya, yang boleh menjelaskan lagi bahagian kedua hadis ini menakutkan kita. Sebab itu jangan sekali-kali buat jahat, dan jangan sekali-kali mulakan kejahatan, jangan sekali-kali ajak orang pada perkara kejahatan. Tidak boleh seseorang berkata, saya ajak dia orang je, saya tak buat ustaz. Yang berdosa dia orang dah, saya okey kan. Datangkan hadis ini sebab Nabi kata walaupun tak buat, dia yang tunjukkan, dia yang bagi tahu pada orang, maka dosa orang yang selepas itu yang mengikutnya dia dapat juga. Seterusnya daripada Abil Abbas, hadis yang seterusnya, Sahal ibn Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama yauma Khaybar. Daripada Abu Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khaybar. Hari Khaybar maknanya peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Okey, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Nabi kata, aku pasti esok hari akan serahkan panji ataupun bendera ini kepada seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan kemenangan pembukaan di tangannya. Nabi sebut bendera yang akan diberikan pada seorang ini, esok orang itulah yang Allah Ta'ala jadikan di tangannya pembukaan, maknanya menang dalam peperangan. Yuhibbullaha wa rasulah, orang ini, lelaki ini sangat mengasihi Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan lelaki ini, tadi lelaki ini mengasihi Allah dan Rasulnya, dan lelaki ini disukai dan dikasihi oleh Allah dan Rasulnya. Ini Masya Allah. Bila dengar begitu, masing-masing tertanya-tanya siapa lelaki ini. Masing-masing termotivasi mengharap dan berdoa agar dialah yang diberikan panji itu oleh Nabi, sebab Nabi dah sebut di tangannya akan berlaku pembukaan. Dia ini adalah orang yang mengasihi dan mencintai Allah dan Rasulnya, bahkan Allah dan Rasulnya juga mengasihinya. Ini Masya Allah. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, maka pada malam hari tersebut, sebab Nabi kata esok hari, jadi malamnya itu masing-masing cuba untuk meneka siapakah yang akan diberikan oleh Nabi SAW. Tidak kurang, yang maknanya masing-masing mengharapkan supaya dialah yang mendapatnya. Falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah SAW. Apabila waktu pagi, falamma asbaha, subuh, pagi, manusia ataupun orang ramai pun pergi segera mendapatkan Rasulullah SAW. Sebab nak tahu sangat ni, semalam Nabi kata begini. Jadi esok, mula subuh tu esok lah, masing-masing pergi dekat Nabi SAW. Kulluhum yarju ayyu'taha, setiap daripada mereka mengharapkan supaya dialah yang akan diberikan panji itu. Mereka pun mendengar. Tiba-tiba Nabi SAW bertanya, faqal Aina Ali bin Abi Talib, di mana Sayyidina Ali bin Abi Talib? Faqila ya Rasulullah huwa yashtaki ainai, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia maknanya dapat musibah, iaitu sakit mata. Jadi berdasarkan riwayat ini juga sebenarnya para sahabat dah faham yang Nabi akan bagi adalah kepada Sayyidina Ali. Sebab tu Nabi cari Sayyidina Ali. Apa pun, bila ditanya mana Sayyidina Ali, orang ramai menjawab Sayyidina Ali sakit mata ya Rasulullah. Kemudian dihantar, iaitu Rasulullah hantar utusan pergi berjumpa dengan Sayyidina Ali. Diludahkan air liur di tangan orang itu.
Okey, kemudian disuruh supaya disapukan di kedua-dua mata Sayyidina Ali. Kemudian Nabi kata, kemudian panggil Sayyidina Ali untuk maknanya datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu pun pergi berjumpa dengan Sayyidina Ali, kemudian disapukan di kedua-dua matanya, kemudian riwayat ini menyebut dipanggil juga Sayyidina Ali. Dipanggil, dihantar wakil, panggil Sayyidina Ali. Rasulullah sendiri yang sapukan air liurnya pada mata Sayyidina Ali. Wada'a lahu, kemudian Rasulullah berdoa, fabara'a, kemudian sembuh penyakit ataupun mata Sayyidina Ali. Hatta ka'allam yakun bihi waja', seakan-akan bila selepas doa itu sembuh, seakan-akan tidak pernah sakit mata Sayyidina Ali. Maknanya dia punya, Masya Allah, mukjizat Nabi SAW dengan izin Allah Ta'ala. Seterusnya diberikan rayah, diberikan panji itu kepadanya. Faqala Ali, lalu berkatalah Sayyidina Ali, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana, adakah perlu saya memerangi mereka, maknanya tempat yang akan berlaku peperangan itu, orang-orang yang diperangi, sehingga mereka jadi seperti kami. Faqala unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ila al-Islam. Wahai Sayyidina Ali, laksanakan sebagaimana yang diperintahkan, turun di tempat itu, sampai di tempat itu turun, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Kat sini cerita ajak kepada kebaikan, ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum, kemudian sekiranya selepas itu beritahu kepada mereka apa yang wajib ke atas mereka daripada hak Allah Ta'ala. Fa wallahi, kemudian Nabi bersabda, demi Allah, sekiranya seseorang dengan sebabnya Allah menjadikan orang lain itu mendapat hidayah masuk Islam, seorang lelaki yang lain ataupun seorang yang lain masuk Islam dengan usahanya, dengan sebabnya, dengan dakwahnya, ini lebih baik untuknya daripada unta merah. Khairun min humurin na'am. Unta merah ni ada beberapa ilmuwan yang cuba untuk menilai. Sebab orang Arab ni kalau sebut unta merah, ia sangat bernilai, maknanya harganya sangat mahal. Lebih kurang 5 tahun lepas saya ada baca satu tulisan, mereka cuba kira dalam RM pada waktu itu, nilaian yang dibuat berdasarkan kira-kira, dia tengok hadis lain, dia tengok riwayat ini dan seumpamanya, nilaian pada waktu itu harganya adalah 1.2 juta ringgit. Jadi maknanya dengan sebab kita ada orang lain masuk Islam, kita dakwah, kita ajak mereka pada kebaikan dan seumpamanya, Allah Ta'ala bagi fadilat berdasarkan hadis ini, itu lebih baik daripada unta merah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan penat, jangan putus asa, teruskan kita ini ajak orang kepada kebaikan, terutamanya ajak orang yang belum lagi maknanya mengesakan Allah supaya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang sekiranya umur panjang dan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita tangguhkan dahulu dengan sama-sama baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.